وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita dah selesai tafsir surah Ar-Rahman dan kita nak sambung balik dengan kita mengambil tafsir daripada surah yang terkandung di dalam juz Amma atau juz yang ke-30. Dan pagi ini kita mula dengan surah yang pertama daripada juz Amma, iaitu surah An-Naba. Surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma daripada dua perkataan an dan ma, digabungkan jadi anma. Amma, apa maksud dia? Tentang apa yang mereka persoalkan. Maknanya Allah Azza wa Jal memulakan surah ini membincangkan tentang perkara yang dipersoalkan dan dipertanyakan oleh orang-orang musyrikin Mekah, Quraisy. Quran kata amma yatasaalun. Apakah perkara yang mereka itu saling bertanya? Yatasaalun ni daripada wazan yatafa'ala, maknanya saling ataupun ada kata apa? Dua pihak yang bertanya-tanya, tertanya-tanya tentang apa? Kemudian Al-Quran menjawab anin naba'il azim, tentang suatu naba'. Naba' ni berita. Pasal itu kita panggil nabi. Nabi ni pembawa berita. Rasul, utusan, risalah, yang membawa risalah kan. Nabi, orang yang membawa naba', orang yang membawa berita. Anin naba'il azim, benda yang mereka persoalkan atau benda yang mereka tanyakan kepada Rasul adalah tentang berita yang besar, iaitu an-naba' di sini membawa maksud yaumul qiyamah. Seolah-olah berita yang besar yang dipertanyakan oleh orang-orang Quraisy dalam keadaan mereka menolak perkara tersebut, iaitu tentang kewujudan hari kiamat, tentang adanya kebangkitan semula. Adakah manusia ini apabila mereka meninggal mereka akan dibangkitkan semula? Adakah apa yang disebut dengan hari keadilan dinilai, ditimbang dan dihitung semula? Dan perkara ini menjadi titik tolak pembeza di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Menolak adanya hari kiamat, manusia itu dibangkitkan semula, diadili apa yang dilakukan, merupakan pemisah di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Menerima kewujudan kiamat termasuk daripada salah satu ruknun min arkanil Islam,
salah satu daripada rukun min arkanil iman, salah satu daripada rukun iman. Menolak adanya hari kiamat ini, dibangkitkan semula apabila manusia mati, merupakan salah satu daripada perkara yang boleh membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Dan orang kafir memang mereka tak percaya. Kalau tidak mereka tak kafir. Quran kata apa? Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Quran kata za'ama alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu za'ama, mereka menyangka, alla yub'athu, bahawa mereka tidak akan dibangkitkan semula. Maknanya di antara benda yang diyakini oleh orang-orang kafir, alla yub'athu, mereka tidak akan dibangkitkan semula. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan semula tu. Dalam ayat yang lain dia bertanya, adakah setelah kita menjadi tulang belulang, hancur dimakan tanah, kita akan bangkit semula? Quran kata qul bala, katakan kepada mereka, mereka akan dibangkitkan semula. Latub'atsunna, sesungguhnya mereka pasti akan dibangkitkan semula. Quran kata bukan setakat dibangkitkan, thumma latunabba'unna, kami akan ceritakan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, naba, kami akan senaraikan, kami akan khabarkan bima amiltum, apa yang telah mereka buat di dunia ini. Dan Quran kata apa? Wadzalika 'alallahi yasir. Tujuan nak bangkitkan semula, nak hidupkan manusia semula ini bagi Tuhan. Wadzalika 'alallah, kesemua itu bagi Tuhan yasir, satu kerja yang mudah. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Daripada manusia itu tak ada, dia boleh bagi ada. Daripada ada, dia nak bangkitkan semula. Apakah benda itu menjadi masalah untuk dia? Di antara nak membangkitkan benda yang dah ada dengan nak mengadakan benda yang tak ada, tentulah mengadakan benda yang tak ada, tak wujud, lebih susah daripada nak hidupkan balik benda yang ada. Tuhan kata manusia tu daripada tak ada, dia yang bagi ada. Daripada ada nak bangkitkan semula, nak hidupkan semula, takkanlah dia tak boleh buat. Quran menggunakan kaedah mempersoal ataupun melontarkan persoalan untuk manusia berfikir. Contoh tuan-tuan, telefon ke, kamera ke, lampu ke, kipas ke, nak buat bagi tak, daripada tak ada pergi bagi ada ni bukan semua orang boleh buat. Lampu tak ada, kita nak buat bagi lampu ni kilang yang boleh buat. Tapi dah ada, nak repair balik saja, yang tu ramai boleh buat. Quran kata demikian. Manusia tu daripada tak ada apa, kami yang menciptakan manusia. Tiba-tiba mereka mempertikaikan kekuasaan, kemampuan Tuhan untuk menghidupkan semula. Beriman kepada hari kiamat menyebabkan seseorang itu menjadi manusia yang baik. Sebab dia tahu hidup ni bukanlah kesudahan dia setakat dunia, tapi dia ada apa yang disebut dengan yaumul jaza, yaumul hisab, hari pembalasan, hari di mana manusia itu dihisap. Benda ni tak ada pada orang kafir. Benda ni tak ada pada orang kafir. Ini antara benda yang mereka perselisihkan. Jadi an-naba'il azim berkaitan dengan hari kiamat. Dan salah satu daripada keyakinan orang bukan Islam, orang kafir, tak ada ataupun tak wujudnya hari kiamat. Sebab itu sesetengah ajaran Hindu, Buddha, kan, ada juga kehidupan semula tapi bukan kiamat. Manusia ini apabila dia mati, dia akan dilahirkan semula berdasarkan kehidupan dia ketika di dunia.
Kalau dia baik, dia akan lahir sebagai manusia yang baru. Tapi kalau dia jahat, dia akan lahir sebagai binatang pula. Dalam the next kehidupan. Kan? Sebab itu ada dialog-dialog filem kita tengok, dia kata apa? Kita akan bertemu dalam kehidupan semula. Tapi mungkin dia jadi katak ke, dia jadi burung ke, pasal dia tak baik. Kalau nak lahir sebagai manusia pula, sehingga satu tahap, bila dah terlalu baik, dia panggil moksha. Dia bergabung terus dengan Tuhan. Dia tak ada lah masuk syurga neraka bagi keyakinan sebahagian daripada mereka. Tapi mereka juga bincang, manusia ni takkan mati-mati macam tu lah kan. Lepas tu apa guna buat baik dan semua ni kan. Ini satu benda yang diperselisihi. Sebagaimana ayat yang berikutnya, allazi hum fihi mukhtalifun. Kan, Quran kata, dan tentang berita kewujudan kiamat ini, orang-orang kafir sendiri fihi mukhtalifun, berselisih pendapat. Tentang ada tak ada kiamat ni, orang-orang kafir sendiri, ni bukan orang Islam, orang kafir, sama-sama depa sendiri mukhtalifun, berselisih pendapat. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ada yang berpendapat tentang wujudnya kiamat, dan ada juga yang mengingkarinya. Depa wujudnya kiamat ni pun versi depa lah. Kiamat tu macam mana? Tak sama macam mana orang Islam beriman. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan mungkin boleh beli buku-buku yang cerita tentang perbandingan agama. Apakah keyakinan orang bukan Islam ni bila dia mati? Mesti dia tanya soalan tu. Soalan tu mesti ada dalam hidup manusia. Kalau kita mati ni, apa yang berlaku selepas kita mati? Apa yang kita dapat? Apa yang kita buat di dunia ni? Apa benda yang kita akan dapat? Soalan ni kalau orang tak tanya tuan-tuan, seolah-olah tak ada makna dia hidup. Apa yang kita buat, apa yang kita lalui, apa yang kita korbankan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita buat kebajikan, mesti kita nak balasan. Dan benda tu mesti ada jawapan dia. Maka manusia ni kena percaya bahawa adanya hari kebangkitan. Kebangkitan. Sebab tu dalam Quran banyak cerita tentang hari kebangkitan. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kemudian Quran kata apa? Dan sesungguhnya kalla, mereka pasti akan mengetahui. Saya'lamun. Quran kata la, di dunia ni depa tolak, depa tak percaya, depa ragu-ragu, depa tak berapa nak yakin, confident. Ada ke tak ada? Boleh jadi tak ada. Takkan kita nak bangkit semula? Boleh ke nak bangkit semula? Dah hancur kelar dah. Mayat pun nak tak jumpa duk tang mana, nak bangkit lagu mana? Kan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tanya kepada Tuhan, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana kau menghidupkan orang yang telah mati? Ibrahim tanya kepada Tuhan. Tuhan kata, awalam tu'min? Pasal apa tanya macam tu? Tak beriman ke? Tak percaya ke? Dia kata, tak, bukan tak percaya, tetapi nak meneguhkan keyakinan, nak bagi hati ni bertambah yakin. Bukan pasal tak percaya, bukan pasal tak beriman. Kemudian dalam ayat tu sebut, Allah perintahkan dia untuk bunuh burung, kemudian hancurkan burung tu, kemudian letak di tiap-tiap tempat yang berasingan, dan seru balik burung yang datang itu adalah burung yang tadi. Bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan di hadapan Ibrahim alaihissalam, burung yang dia bunuh, bukan setakat bunuh, Tuhan cabar untuk dia pisah-pisahkan burung tersebut. Kemudian dia seru dan burung tersebut datang balik kepada dia. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Kerja ini bagi Tuhan kerja yang mudah. Menghidupkan manusia ni kerja yang mudah. Dan Quran kata mereka ni apabila sampai pada masa dan ketikanya, mereka akan mengetahui, dan pasti mereka akan mengetahui. Bila sampai masa, mereka akan lihatlah apa yang mereka dustakan. Bukan setakat orang kafir saja, orang-orang beriman sendiri pun dia akan menyaksikan apa yang selama ni dia nafikan.
Pasal itu banyak ayat yang kita dengar dalam Quran, cukup banyak permintaan orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang beriman yang ingkar untuk dibawa balik ke dunia. Cukup banyak ayat ni, kan? Laula akhartani ila ajalin musamma, kalaulah boleh dilewatkan barang sedikit masa untuk kami hidup sementara, farji'na na'mal salihah, hantar kami balik ke dunia, kami ingin melakukan amal salih. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, kalaulah boleh hantar kami balik ke dunia, kami akan melakukan kebaikan dan amal salih. Kesemua ayat-ayat ini, bahkan dalam ayat yang kita akan tengok nanti, laitani kuntu turaba, alangkah eloknya kalau kami ini menjadi tanah. Kesemua ini, dialog ini, ucapan-ucapan ini, kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan oleh manusia apabila mereka berdiri di hadapan Tuhan dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka apa yang mereka nafikan sebelum ini. Rabbana absarna wa sami'na, hari ini kami nampak, kami lihat dan kami dengar dengan mata kepala kami. Barulah depa kata apa? Lepas depa tengok yang kita duk baca hari-hari Jumaat tu, inna muqinun, lepas kami tengok, lepas kami nampak, sesungguhnya kami ini muqinun, barulah percaya. Barulah kami yakin, nampak, tengok, baru kami yakin. Sebab itu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata keyakinan ni ada 3 tingkatan. Yakin ni ada 3 tingkatan. Pertama, ilmul yaqin, yakin dengan ilmu. Seseorang itu mempercayai sesuatu perkara dengan ilmunya. Dia tak pernah dengar, dia tak pernah tengok, dia tak pernah rasa, tapi dia yakin ada berdasarkan ilmu. Ini peringkat yang pertama. Macam kita, bukan biasa nampak pun syurga, bukan biasa nampak pun neraka. Semua benda tu siapa pun tak pernah nampak, rasa lebih lagi lah. Tapi kita percaya kerana ilmu, yakin kita berdasarkan pengetahuan yang disebut dalam Quran dan hadis. Kemudian Ibn Qayyim kata manusia akan naik satu tingkatan lagi. Dia panggil apa? Ainul yaqin. Mula ilmul yaqin, peringkat yang paling bawah, dia upgrade sikit, ainul yaqin. Dia percaya dengan nampak, ain, mata. Satu, dia tahu. Kita contoh, kita langkawi cantik, pi dah doi, hang tengok mana? Doi, tapi aku duk dengar. Kan? Aku duk baca tu cantik. Maknanya setakat pengetahuan. Yang ni tak apa kemah ni. Kan? Kemudian dia tengok pula. Dia kata cantik tu, tengok gambar-gambar depa duk tangkap ni cantik. Bila esok ni, Ibn Qayyim kata bila ditayangkan syurga dan neraka, depa dah kuat yakin. Keyakinan tu bertambah kemah, ain. Rabbana absarna, ni kami nampak lah ni. Ibn Qayyim kata yang paling tinggi sekali haqqul yaqin, apabila bukan setakat dia tahu, dia tengok, dia rasa benda tu. Manusia ni keyakinan yang paling jitu, paling mantap bila dia rasa benda tu. Macam kita tengok rancangan masak, rancangan masak. Kita dengar dia cerita tu berselera tak sangka. Lepas tu tengok masakan tu siap, sedap ni. Belum tentu lagi. Kan kita duk tengok dia masak, dia kata bau, kita pun penin, bau nak keluar kot celah mana. Dia tahu bau sedap. Kita tengok, kita dengar tu, hebat ni. Kita tengok sedap, kita rasa tu kata Ibnul Qayyim haqqul yaqin, keyakinan yang paling tinggi. Dan benda-benda ni tentang kiamat pun setakat lah ni kita baru peringkat yang pertama, the first level. Baru apa? Ilmul yaqin, baru duk mengaji baru. Nanti bila bangkit esok, tengok ainul yaqin. Percaya memang betul ada. Tengok syurga ada. Alhamdulillah ada. Mengkit-mengkit tak ada demam. Kan? Tuhan campak masuk haqqul yaqin. Barulah kita feel, rasa betapa nikmatnya syurga tersebut. Sebab itu kalau kita baca dalam perang Badar,
apabila mayat-mayat orang kafir ini dicampakkan ke dalam telaga, kan? Nabi pergi kat telaga tu, kemudian Nabi sebut nama-nama yang mati tu. Fulan, 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 fulan. Seorang-seorang Nabi sebut. Nabi bercakap dengan mayat tu. Kemudian kata Nabi apa? Rasakan. Rasakan. Lihatlah apa yang kamu nafikan sebelum ini. Telah kamu dapat keyakinannya. Maknanya baru hampa bertemu, kan? Dah mati baru pasti, kan? Takkan kita nak tunggu mati? Nanti dulu, tengok dulu ada tak ada, kan? Sebab itu orang beriman, dia mempercayai sesuatu perkara sebelum dia merasai benda tu. Ini hebatnya orang beriman, kan? Tak ada benda orang nak bagi dalam hidup kita kalau dia tak yakin tu. Dia nak yakin ni selalunya dia nak tengok proof ni benda yang dia boleh tengok, kan? Kita nak bagi orang pinjam duit, kan? Dia kata ni aku dapat projek dah ni, nak pinjam duit kat hang ni. Dia tak ada bukti pun hang dapat. Tunjuk surat, kita tengok, okey tak apa, baru kita berani. Tapi agama ni banyak benda kita buat dalam keadaan kita pun tak pasti. Kita pun tak pasti. Tuhan kata bagi dia balas, bagi dia bayar balik, dia balas balik. Kita pun tak pasti. Kita pun tak tahu. Tapi iman, itu yang dia panggil iman. Kalau tak ada iman, taubat kita tak buat, kan? Iman. Sebab itu kita tekankan isu iman. Iman saja yang boleh menyebabkan manusia melakukan sesuatu benda walaupun pada hakikatnya benda itu dia tak pernah nampak dan dia tak pernah tahu, kan? Kemudian sebahagian daripada para ulama kata mereka ini akan mengetahui, benar-benar mengetahui apabila mereka diiring untuk masuk ke dalam neraka. Masa Tuhan bawa mereka tu zumara, berombongan tu nak pergi campak dalam neraka, masa on the way nak pergi tu barulah mereka yakin memang benar apa yang disebut oleh Nabi. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW buat satu perumpamaan. Nabi kata aku dengan kamu ni, Nabi kata aku dengan kamu ni, dia cakap dengan sahabat-sahabat dia, seperti seorang yang membawa berita, membawa khabar, rasulun basyiran wa nadhira. Nabi kata aku ni umpama orang yang bawa mai satu berita kepada satu kaum yang mana ada bahaya yang sedang datang. Ada bahaya yang sedang, kata apa, menunggu untuk menimpa atas kaum tersebut. Kata Nabi, sebahagian daripada mereka itu percaya kepada berita yang dibawa dan lari menyelamatkan diri. Sebahagian lagi tak percaya, mereka tunggu dan mereka dibinasakan oleh musibah tersebut. Demikianlah aku dengan kamu, kata Nabi. Apabila aku datang, sebahagian daripada kamu membenarkan apa yang aku bawa dan mereka itu selamat. Sebahagian lagi menolak dan mereka itu binasa. Kan? Macam kita orang buat main habaq kata, tsunami duk main, kan? Kita pun yang percaya selamat lah, keluar awal lari. Yang kata ni berita kali kira ni, akhirnya balak itu menimpa kita sendiri. Persoalannya